Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Julai 2023 bersama saya, Pia Ernadia. SPRM menahan seorang bekas pegawai khas kepada seorang menteri semasa era pentadbiran kali kedua Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Suspek disyaki meminta rasuah berjumlah kira-kira RM25,000 sebagai dorongan mendapatkan surat kelulusan permohonan taraf kewarganegaraan. Juga dilaporkan bahawa suspek pernah berkhidmat sebagai pegawai khas kepada menteri berkenaan pada 2019 ketika itu bawah pentadbiran PH. Menurut laporan Malaysia Kini, seorang sumber menjelaskan suspek telah menghubungi individu terlibat yang memohon taraf kewarganegaraan bagi anaknya sejak 2015. Suspek memaklumkan kepada individu berkenaan surat kelulusan permohonan telah berada di tangannya dan perlu membayar RM25,000 sebelum menyerahkan surat tersebut. Sementara itu, bernama memetik pengarah bahagian perisikan SPRM Azmi Kamaruzaman mengesahkan penahanan lelaki berkenaan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Seksyen 16(A) memperkatakan tentang kesalahan menerima suapan. Suspek itu direman 3 hari bagi membantu siasatan dan ditahan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya sekitar jam 5 petang semalam. Kes saman fitnah difalkan Anwar Ibrahim terhadap bekas Ahli Parlimen PAS Ahmad Amzad Hashim akan dibicarakan selama 3 hari bermula 23 April tahun depan. Saman itu berhubung dakwaan kenyataan berbaur fitnah bahawa Anwar berbohong menerima gaji RM1 ketika menjadi penasihat ekonomi Selangor. Peguam SN Nair yang mewakili Anwar selaku plaintif berkata, mahkamah mengarahkan pihak terlibat memfailkan penyataan saksi selewat-lewatnya pada 11 April 2024. Sementara itu, Nair berkata pihak plaintif akan mengemukakan 4 orang saksi termasuk Anwar yang juga pengerusi PH bagi memberi keterangan. Terdahulu, Presiden PKR itu mendakwa pada 7 Disember Ahmad Amzad selaku defendant telah membuat beberapa kenyataan kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran. Dakwa Anwar kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud dia tidak boleh dipercayai serta tidak jujur mengenai penerimaan jutaan ringgit daripada Kerajaan Selangor sebagai penasihat ekonomi. Ia juga membawa maksud dirinya menipu orang ramai dengan menyatakan menerima gaji RM1 Malaysia sebagai penasihat ekonomi serta melakukan kesalahan jenayah dan mengkhianati mandat rakyat. Anwar mendakwa kenyataan fitnah itu palsu, berniat jahat dan mempelekehkannya yang mempunyai imej sangat disanjungi di peringkat negara dan antarabangsa kerana menentang rasuah. Anwar mengecam semua dakwaan terhadapnya mengenai penerimaan gaji RM15 juta dan tuduhan jenayah lampau yang dibuat itu adalah bermotifkan politik. Baik, kita ke berita seterusnya. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyelar Muhyiddin Yassin kerana mendakwa pentadbiran Anwar Ibrahim tidak boleh diharap. Memetik laporan portal FMT, Fahmi berkata sebenarnya apa yang keluar dari mulut bekas Perdana Menteri itu sendiri meragukan dan tidak boleh diharap. Muhyiddin sebelum ini menyifatkan pentadbiran Anwar tidak boleh diharap dan mendakwa gagal menyelesaikan pelbagai isu. Sedangkan menurut Fahmi, Muhyiddin yang tidak boleh diharap apabila tidak menandatangani dokumen mengenai pelupusan hutang Felda. Ketika berkuasa, Muhyiddin selaku Perdana Menteri ketika itu mengumumkan kerajaan bersetuju melupuskan hutang peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion dengan syarat tertentu. Namun Jumaat lalu Anwar mengumumkan akan meneruskan dana pembiayaan suku Felda yang tertangguh sebelum ini dengan menyalurkan peruntukan sehingga RM1 bilion setahun untuk 10 tahun akan datang kepada Felda. Muhyiddin mempertikai pengumuman tersebut dan mendakwa Anwar telah menipu berhubung langkah kerajaan melupuskan hutang Felda. Muhyiddin memetik kenyataan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said di Parlimen, namun Anwar tetap mempertahankan kenyataannya itu. Mengambil contoh isu tersebut, Fahmi berkata, isu seperti dakwaan Muhyiddin tentang program pelepasan hutang Felda menimbulkan keraguan sama ada ahli Parlimen Pagut itu boleh dipercayai. Dalam perkembangan yang lain, pengerusi PH Selangor Amiruddin Syarif menyelar keras tindakan pemimpin kanan PAS Muhammad Sanusi Mak Noor yang didakwa terang-terangan menghina Sultan Selangor.
Sambil menyatakan rasa kesal, Amiruddin menganggap ucapan pengarah pilihan raya PN itu sebagai tidak wajar, bahkan kurang ajar. Saya cukup rasa sedih. Hina pula Sultan Selangor. Kononnya Sultan Selangor ni tak macam Sultan Kedah. Ini kita di Kuala Selangor ni, Kuala Selangor. Tempat asal muasal negeri Selangor. Di sinilah kelahiran Sultan dan juga Sultan Ibrahim yang sangat popular di Bukit Malawati. Dan tempat ini Bukit Malawati. Kita rakyat negeri Selangor, berpayung bawah negeri Selangor. Hei Sanusi, jangan kurang ajak. Orang Selangor akan ajar kamu, ajar Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Berdasarkan rakaman, Menteri Besar Sementara Kedah terbabit dilihat menyentuh dan memperlekehkan perkenan Sultan Selangor terhadap pelantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar negeri itu. Tidak sekadar itu, Sanusi juga dilihat mempersendakan keadaan fizikal Amiruddin. Satu-satunya Sultan yang ada susur galur daripada hari pertama kerajaan Kedah ditubuh sampai sekarang ini, Sultan itu dari satu susur galur tak pernah putus. Kedah Darul Aman. Hebatnya Sultan Kedah ni, bukan koman-koman. Sultan Teratu hampa bayangkan tengok Menteri Besar. Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar Cokir macam Amir tu. Inci pun tak apa cukup. Tarik balik pasal Inci. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menyelar tindakan Sanusi itu sebagai perbuatan biadab. Jangan sentuh isu 3R. Raja-raja dah titah. Perdana Menteri dah sebut. Ketua Polis Negara telah ingatkan. Tapi, tuan-tuan, puan-puan, yang saya sangat kesal. Malam tadi, Sanusi perlekehkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dia ejeknya. Itu tu biadab, itu tu derhaka. Itulah kualiti yang ada pada Perikatan Nasional. Jadi, saya tak nak cakap lebih-lebih. Saya tak nak sebut lebih dari itu. Tapi setelah peringatan daripada Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, daripada Perdana Menteri, daripada IGP, berani buat, berani hadap. Berani buat, berani cakap, berani hadap. Baik, dalam pada itu, polis telah melancarkan siasatan terhadap Sanusi berhubung kenyataannya yang didakwa menghina Sultan Selangor. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, ahli politik sepatutnya menghindari isu 3R iaitu mengenai kaum, agama dan raja. Yang amat berhormat Datuk Muhammad Sanusi, MB Kedah, kita telah pun membuka kertas siasatan atas 3R. Pada semalam, kertas siasatan itu, siasatan menjurus kepada 3R ini, apa yang pihak sahabat media tahu bahawa siasatan kita akan mengambil lebih kurang 7 hari. Isu 3R ini, institusi diraja, melibatkan bangsa, agama. Sebenarnya kadang-kadang ada juga pihak-pihak yang bercakap terlampau seronok, bercakap tidak mengira, mengira perasaan orang, yang mengaibkan, yang juga mengaib, lepas tu memfitnah. Ini sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya tidak berlaku. Pasal pada saya lah, terutamanya kalau saya lah, apa perkataan yang mengaibkan kepada institusi diraja, kalau saya lah, saya akan minta ampun lah pada tuanku. Seolah-olah bila mengaibkan, memfitnahkan ini, mendatangkan kegusaran, mendatangkan ketidakharmonian, patutnya kalau saya, sini saya cakap saya lah, saya akan sembah ampun lah pada tuanku. Kalau saya dengan tuanku lah. Maksudnya kita bercakap berkenaan dengan institusi diraja lah. Itu yang sepatutnya lah. Berita seterusnya, kediaman yang dihuni Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang didakwa milik Tycoon Misteri sebenarnya telah dipajak selama 10 tahun oleh pengerusi PH itu. Menurut Peguam Anwar, SN Sangkara Nair, Anwar menandatangani perjanjian pajakan pada tahun 2020 selama 10 tahun untuk mendiami rumah terbabit.
Terdahulu, Sangkaranair menemani Setiausaha Politik Anwar, Farhan Fauzi, untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa berhubung dakwaan tersebut. Dakwaan itu dibuat oleh Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Syaharin dan 2 yang lain berhubung kediaman di Sungai Long itu. Kemarin Malaysia Kini melaporkan Badrul Hisham merujuk rumah banglo yang didiami Anwar itu kepada SPRM dan menggesa agensi terbabit menyiasatnya. Menurut Badrul Hisham, rumah terbabit sebenarnya dimiliki seorang tauke Cina yang penuh misteri. Sementara itu, Sangkaranair berkata dia memiliki dokumen yang berkaitan bagi membuktikan kediaman tersebut dipajak dan maklumat tersebut juga boleh ditemu di pejabat tanah. Justru Sangkaranair menyifatkan dakwaan yang dilemparkan bersifat memfitnah kerana tiada kebenaran. Dalam pada itu, Farhan berkata dia telah membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya hari ini mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Turut dirujuk kepada pihak berkuasa, katanya ialah bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan dan penulis blog Regi Jesse Ritaudin berhubung kenyataan mereka yang didakwa mencemarkan nama baik Anwar. Sementara itu, perbuatan menconteng wajah Anwar pada papan iklan di beberapa kawasan sekitar Kedah disifatkan perbuatan yang menjurus kepada politik ekstrim yang tidak sepatutnya berlaku. Pengerusi BN Kedah, Mahzir Khalid, menganggap politik melampau seumpama itu membahayakan dan tidak boleh diberi tempat. Jelas Mahzir, kebencian dalam politik perlu ada hadnya agar tidak membawa kemusnahan kepada negara. Ketua Polis Kedah Fisul Saleh hari ini memaklumkan pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap tindakan pihak tertentu menconteng serta merosakkan papan iklan memaparkan wajah Perdana Menteri. Sementara itu, Pengerusi PH Kedah Mahfuz Omar mendesak agar pihak polis segera mengambil tindakan kepada pihak yang melakukan perbuatan khianat itu. Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munir menyelar pengarah pilihan raya PAS Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor sebagai seorang yang sasau serta ketandusan idea dalam moral politik. Merujuk ucapan dalam satu ceramah di Selangor baru-baru ini, katanya Sanusi sekali lagi cuba mengalihkan fakta sejarah dan melemparkan fitnah berbentuk serangan peribadi terhadap Anwar Ibrahim. Muhammad Kamil menegaskan tindakan penafian dan penyelewengan fakta serta saranan Yang di-Pertuan Agong dalam pembentukan Kerajaan Perpaduan hari ini serta singgungan terhadap pelantikan Menteri Besar Selangor adalah merupakan penderhakaan nyata terhadap kedaulatan institusi diraja dan Raja-Raja Melayu. Terdahulu, tular satu rakaman video memaparkan Sanusi mendakwa tiada sebarang titah dari pihak Istana Negara supaya dibentuk Kerajaan Perpaduan selepas PRU 15 lalu. Pada ketika Anwar Ibrahim dia rasa nak untung dia akan guna titah diraja ni habis-habisan walaupun orang lain tak dengar. Tuan-tuan dengar tak kata Agong kata tubuh Kerajaan Perpaduan? Tuan-tuan dengar tak? Tak ada siapa di dunia ni dengar, dia seorang je. Tak ada siapa dengar. Dalam video tak ada, dalam TV tak ada, dalam surat abad tak ada siapa dengar. Anwar Ibrahim seorang dengar. Satu Malaysia percaya kat dia. Dia abang kata Agong titah tubuh Kerajaan Perpaduan. Ada siapa pergi tanya Agong, tuanku titah ke tuanku? Tak ada. Dia guna titah diraja tu, dia kata, untuk tubuhkan Kerajaan Perpaduan, himpunkan segala hoi yahoi dalam satu kamp. Ditubuh. Dihimpunkan semua. Hak mengata, hak dikata, hak memaki, hak dimaki, duduk jadi satu kerajaan. Kononnya dititah oleh Tuanku Agong. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.